wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi Muharram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihuna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Kita sama-sama dapat hadir dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis kita menjadi rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama amilin, ibu bapa, guru-guru, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seluruhnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat sambung pengajian kita selepas sekian lama kita berehat. Jadi Allah mudahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat dan kerajaan kita untuk membenarkan majlis salat jamaah, majlis ilmu dan sebagainya diteruskan. Jadi kita ambil peluang, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang hadir di sini ikhlaskan diri kita, sama ada kita belajar atau mengajar, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sia-sia. Apa yang dia buat walaupun sebesar zarah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sungguh besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala meninggikan di kalangan orang yang beriman dan di kalangan ahli ilmu ni dengan beberapa darajat. Jadi kalau kita bersungguh di dunia ni untuk mencari redha Allah, belajar kerana Allah dan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan rugi. Malah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat di kalangan kita. Dalam syurga ni banyak darjat-darjatnya, tingkatan dan makamnya. Makam yang tertinggi ialah makam baginda Rasulullah, iaitu al-wasilah. Dan seterusnya makam di bawahnya. Siapa yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kerana niat kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk mengikut sunnah Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan darjat yang tertinggi, insya-Allah. Malah ikan-ikan di tasik atau di lautan mendoakan kepada pelajar-pelajar atau penuntut-penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ikhlas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam satu riwayat, majtama'a qaumun min baitin min buyutillah illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa hafathahumul malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah. Adalah berhimpun satu golongan, satu kaum di rumah-rumah Allah, rumah daripada rumah Allah, sama ada masjid, surau, musalla dan sebagainya. Mereka belajar Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, wa tadarasunahu bainahum, di antara mereka. Illa nuzilat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan kepada kita semua. Wa ghasyahumur rahmah, Allah akan hantar rahmat-rahmatnya. Wa hafatahumul malaikah, dan Allah akan hantar malaikat yang akan menghampar sayap-sayapnya
Mendoa keampunan untuk kita, mendoakan rahmat untuk kita, mendoakan keberkatan untuk kita. Nampak malaikat ni sebab itu kalau yang tak nampak malaikat tu, dia keluar ya lepas majlis semayang tu keluar Rasulullah dah beritahu lah ya, ada 3 pemuda yang ada dalam satu majlis Rasulullah. Satu pemuda tu dia datang dekat dengan Nabi, seorang tu datang jauh-jauh, duduk jauh-jauh, dan seorang lagi dia terus keluar daripada majlis. Maka selepas itu Rasulullah kata, wahai sahabatku, nak tahu tak siapa 3 pemuda yang dekat dengan aku ni, dekat dengan majlis ilmu ni, maka dia dekat dengan rahmat Allah. Siapa yang jauh, dia nak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pergi keluar terus, maka dia tak nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mendapat walaupun sedikit pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah menyebabkan kita mendapat hidayah. Dengan rahmat Allah kita mendapat taufik. Dengan rahmat Allah jadikan kita ni orang yang berilmu dan beriman serta muttaqin salih. Dengan rahmat Allah juga kita boleh mengerjakan ibadah dan sebagainya. Dan rahmat Allah juga boleh menyebabkan kita masuk syurga Allah. Tanpa rahmat Allah semua ni kita tak dapat. Sebab itu kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah majlis-majlis Allah, majlis-majlis zikir, majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis ilmu. Yang mana Allah Subhanahu Rasulullah bersabda dalam satu hadis, apabila kamu lalu dalam taman-taman syurga, riyad min riyadil jannah, maka hendaklah kamu singgah, ambillah manfaatnya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, khuliqaz zikr, iaitu halaqah zikir. Halaqah untuk mengingati Allah dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita di atas muka bumi ni tak ambil kesempatan untuk kenal agama kita, untuk kenal siapa yang pencipta kita, untuk kenal orang yang mendidik dan murabbi kita atau Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ni adalah umat yang terpilih, umat yang terbaik, seperti mana difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ni, keluarkan di atas muka bumi ni. Sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita adalah umat yang terbaik. Tetapi dengan 3 syarat, hendaklah seru benda yang baik, cegah benda yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga syarat ini, ta'muruna bil ma'ruf ni dengan ilmu, wa tanhauna 'anil munkar dengan ilmu, wa tu'minuna billah dengan ilmu. Bagaimana kita nak beriman kepada Allah dengan ilmu? Beriman dengan Rasulullah bukan sekadar hafal, dengan ilmu. Beriman dengan para malaikat dengan ilmu. Beriman dengan kitab-kitab dengan ilmu. Beriman dengan hari kiamat dengan ilmu. Beriman dengan para rasul dengan ilmu. Beriman dengan qada-qadar dengan ilmu. Bukan rukun iman kena hafal, kena fahami, hafal dan fahami serta menghayatinya dalam kehidupan kita supaya kita ni berada dalam jalan siratal mustaqim. Bagaimana kita nak jalan siratal mustaqim? Semua kalau kita beli barang, contohnya kita beli microwave, TV dan sebagainya, kita disediakan dengan manual dia. Setiap TV, setiap microwave yang berbagai-bagai ni semua ada manual, kipas ke apa. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja utuskan nabi, tetapi dengan manualnya, iaitu kitab-kitabnya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kena ikut panduannya supaya kita tak tergelincir daripada SOP dia, prosedur dia atau basic dia, untuk supaya kita ni sentiasa di jalan ahli sunnah wal jamaah atau jalan siratal mustaqim. Sebab itu sentiasa kita berdoa kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam tafsir, apakah maksud ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang Allah beri petunjuk, jalan yang Allah kurniakan kepada para nabi dulu,
para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu jalan yang terbaik. Kan? Tak ada jalan yang selainnya. Sekiranya kita buat manual sendiri, kitab-kitab yang lain, atau diubah kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para nabi daripada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, maka itulah menyebabkan kesesatan demi kesesatan. Kitab Injil telah ditukar, kitab Taurat telah ditukar. Taurat ditukar kepada apa? Kitab apa? Nama lain, iaitu Talmud. Kitab Injil ditukar dengan nama apa? Bible. Old Testament, New Testament dan sebagainya. Tetapi Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sayangkan umat Nabi Muhammad. Allah cinta kepada Rasulullah ni, kitab yang dipelihara sehingga hari kiamat supaya umat ini tidak sesat. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, meninggalkan kita sejak lebih daripada 1400 tahun dulu, tetapi Rasulullah meninggalkan kita pusaka yang mana kita kena ikut pusaka tu. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu pegang benda tu, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, sempena bulan Muharram atau bulan Hijrah ni, banyakkan kita berazam untuk memperbaiki diri, berhijrah demi Allah dan Rasul. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu dengan niat. Dan hijrah itu kerana apa? Ada sahabat yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Tapi ada yang di kalangannya berhijrah kerana untuk perniagaan, untuk supaya dia meraih keuntungan dalam perniagaan mereka. Ada yang berhijrah untuk berkahwin dan sebagainya. Dan hijrah itu bukan satu pelarian. Ini kena faham. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Golongan yang terdahulu beriman dari kalangan para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah Al-Khuwailid, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Bilal bin Rabah dan sebagainya. Dan orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin? Hijrah. Allah kata pelarian ke hijrah? Tak ada satu perkataan pun dalam Al-Quran yang kata, yang Allah sebut mereka itu pelarian. Allah agung nama muhajirin ni, kerana mereka sanggup berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak tuan-tuan puan-puan, siapa yang pergi berhijrah ketiga itu, mereka ni mendapat keagungan daripada Allah. Keagungan darjat di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah. Buka balik di dalam surah apa? Taubah ayat 20, 21 dan 22. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka kerana Allah, fi sabilillah, mereka ni dikurniakan a'zamu darajatan indallah, seagung-agungnya darjat di sisi Allah. Jadi Allah letak orang yang berhijrah ketiga itu dalam keadaan susah ke, dalam keadaan senang ke, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia berhijrah dalam keadaan apa? Cabar semua orang. Siapa berani sekat aku, berhijrah ke bumi Yasrib, maka tunggulah. Kalau dia nak isteri dia menjadi janda, jadi balu, anak-anak dia menjadi anak yatim, cuba sekat aku punya hijrah. Sayyidina Umar macam tu. Tak ada siapa pun berani dengan Sayyidina Umar ni. Dia perkasa, dia hebat, dan dia tinggi, badan dia gagah. Jadi badan dia sadu kan. Kalau dia naik kuda tu, kaki dia sampai ke bawah. Kita naik kuda, kaki sampai ke mana? Jadi kalau Sayyidina Umar ni dia belasah memang. Jadi tak ada siapa berani dengan Sayyidina Umar. Tapi sahabat-sahabat lain berhijrah dengan penuh kepayahan, kesusahan. Tahu tak jarak di antara Mekah dengan Madinah berapa jauh?
Bukan naik kereta, tapi bukan naik motor atau apa bas seperti sekarang 500 kilometer kan. Dan Rasulullah ikut jalan yang lagi jauh, double kan. Selalunya daripada selatan ke Madinah ni, jalan utara ke Madinah, tapi Rasulullah ikut jalan selatan, jauh jalannya. Kerana ini strategik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi hijrah ini bukan satu pelarian, tapi satu taktikal, satu strategik, satu perancangan yang sungguh hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dianugerahkan ilhamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Allah cakap wal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, dan orang yang ikut jalan mereka ini. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka di syurga, di bawahnya syurga yang tertinggi, di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Ini adalah balasan yang paling agung. Jadi siapa yang berhijrah ni, boleh tak kita cakap pelarian? Kita telah mengatakan satu benda yang tidak baik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita politik dan sebagainya, tetapi ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan buka di dalam suratul Anfal ayat 97 hingga 100. Malaikat maut mengatakan kepada orang yang berhijrah, "Kenapa kamu boleh hijrah di atas muka bumi ini? Kenapa kamu tidak berhijrah?" Kan? Maka mereka berkata, "Kami susahlah apa." Maka kata malaikat itu, "Bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Sekiranya kamu tak berhijrah, maka kamu mendapat azab yang sungguh pedih di sisi Allah. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa' wal wildan alladhi." Kecuali orang yang lelaki, orang perempuan atau kanak-kanak yang tidak mampu berhijrah, tak tahu cara nak berhijrah, maka ia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Quran. Maksudnya ini perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingkar ketika itu, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat seluruhnya. Auzubillah min zalik. Sebab itu sahabat berebut-rebut untuk mencari redha Allah dan dengan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini satu peristiwa atau detik yang hebat. Daripada sejak Rasulullah bermula hijrah ini sehingga sekarang ini, tengok pembangunan, kejayaan tamadun Islam yang sampai sekarang ni kita rasai kemanisannya. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu perkara ni kena ada gerakan, kena ada permulaan. Jangan tunggu sampai sudah tak habis. Sebab itu kena ada hijrah dalam diri kita. Selepas Fathul Makkah tak ada lagi hijrah kecuali hijrah diri kita. Dulu malas nak solat, maka rajin solat. Dulu malas nak solat jemaah, maka rajin datang ke surau. Penuhkan. Dulu sayangkan harta kita untuk menginfakkan harta kita. Banyakkan infakkan harta kita di sisi Allah. Dengan bantu masjid, surau dan sebagainya, anak yatim, wakaf dan banyaknya. Dulu kurang berzikir atau baca selawat kepada Nabi Muhammad, banyakkan baca selawat salam kepada Nabi, banyakkan berdoa kepada Nabi. Dulu kurang bantu ibu bapa kita, banyakkan bantu ibu bapa kita. Banyak benda-benda yang perlu hijrah dalam diri kita. Dulu sifat mahmudah dalam diri kita ni tak banyak, maka minta kepada Allah supaya hijrah diri kita ni, supaya ganti daripada sifat mazmumah ni, sifat tidak baik, angkuh, sombong, riak, takabur, sum'ah, ujub dan sebagainya, diganti dengan sifat sabar, diganti dengan sifat redha, qanaah dan sebagainya. Bukan senang nak berhijrah ni tuan-tuan, tetapi siapa yang berhijrah ni, dia tidak akan sia-sia. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Seagung-agungnya darjat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka ni termasuk orang-orang yang berjaya. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah gembirakan mereka dengan rahmatnya, dan Allah gembirakan mereka dengan keredaannya, dan Allah berikan berita gembira dengan syurga yang mereka kekal penuh nikmat, khalidina fiha abada, iaitu kekal selama-lamanya dalam syurga. Zalikal fawzul azim. Inilah balasan yang paling agung. Sebab itu kalau kita berhijrah, dulu kita kurang semayang, semayang sunat dan semayang fardu. Tahu tak tuan-tuan perempuan,
Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat, siapa yang menunaikan ibadah solat, tuan-tuan tadi, perempuan menunaikan ibadah solat, maka dia dapat 3 perkara. Satu apa? Nur, cahaya. Yang kedua, burhan, bukti keimanan daripada Allah. Yang ketiga, dia dapat apa dia? Najatan, kelepasan, iaitu kelepasan daripada azab Allah. Dan siapa yang tak solat, dia dapat 3 juga. Satu, dia tidak dapat cahaya, iaitu zulam. Orang yang tak semayang, hidup dia hancur, sebab dia tak ada link networking dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah dia tak ada. Yang kedua, dia tidak dapat bukti keimanan daripada Allah. Kamu kata kamu beriman, kamu kata kamu Islam, mana solat kamu? Kata Rasulullah, siapa sengaja menunaikan Islam, siapa yang sengaja meninggalkan solat dengan sengaja, maka faqad bari'tu min zimmati Muhammad, maka sesungguhnya aku berlepas diri daripada jaminan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tak redha dia. Subhanallah. Dan yang ketiga, dia tidak dapat kelepasan daripada azab Allah. Dan kata Rasulullah juga, dia bersama Qarun, Fir'aun dan Haman. Fir'aun, Haman dan Qarun, tiga-tiga tu satu zaman. Mereka ni kalau kita baca Quran, Fir'aun ni ahli syurga ke ahli neraka? Haman dan Qarun, tiga-tiga tu saya dah pergi di Mesir tu, tengok bagaimana bangunan-bangunan yang hebat, kaya raya, tentera yang banyak, penuh kemewahan, sehingga mengaku jadi Tuhan, akhirnya hancur semua. Kalau kita pergi dekat Qarun punya tasik, semua harta dia. Qarun ni kalau kira dengan Bill Gates ni, Bill Gates tu 1% daripada kekayaan Qarun tu, atau mungkin 0.1%. Qarun ni dia punya harta seluruh tu satu. Kalau kita pergi kat Tasik Putrajaya tu, semua tu dia punya gudang-gudang. Kunci gudang 50 ekor unta pun tak larat nak bawa. Kunci gudang kita berapa ekor unta? Kunci Qarun punya kunci dia tu tak larat orang nak bawa. 50 ekor unta pun tak larat. Baru kunci, belum harta dia. Kalau nak berbanding dengan kekayaan orang sekarang, tak ada. Asal Qarun orang yang paling miskin, tetapi dia engkar kepada Allah. Dia fitnah Nabi Musa, padahal sepupu Nabi Musa, kerana dia rasa hebat dengan kekayaan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hancur dia. Orang yang tak semayang, kata Rasulullah, sama dengan Qarun, sama dengan Fir'aun, sama dengan Haman. Na'udzubillah. Sebab itu belajar, supaya kita kenal Allah, kenal Rasul. Jangan cinta Allah, cinta Rasul, tapi tak semayang juga. Oh, saya selawat dia Ustaz, saya selalu beri salam kepada Nabi. Where your salat? Tak ada, tak guna. Sebab itu kena faham, dan jangan ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian. Islam ni, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah agama Islam ni keseluruhan. Kita kahwin nak cari Islam, tapi undang-undang Islam kita tak nak buat. Faham tak? Kita mengaji Quran, tapi undang-undang Quran tak nak buat. Jadi ambil balik, hijrah, supaya kita ambil semua Islam ni. Oh, yang ni bila buat kenduri majlis perkahwinan, semua baca doa sebelum. Okey. Lepas tu baca berzanji, baca apa? Selawat. Lepas tu dah habis, buka dangdut lah, karaoke lah, apa semua bercampur aduk. Lelaki perempuan berjoget masih lagi amalkan benda-benda macam tu. Sepatutnya kita ambil keseluruhan. Kalau nak Islam, ambil Islam seluruhnya. Jadi pandang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kita takkan rugi, walaupun orang-orang kata alah apa ni, sekali-sekala kita nak buat, tapi sekali-sekala lah yang menyebabkan kadang-kadang kita tergelincir daripada dosa-dosa yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala susah nak memaafkan kita. Jadi kita tengok hijrah ni, kalau kita tengok bagaimana Rasulullah berhijrah ke bumi Taif, Rasulullah dibaling dengan batu. Bagaimana kita punya dakwah sekian hari? Adakah kita rasa takut apabila kita menghadapi golongan orang-orang yang kafir dan sebagainya? Rasulullah dibaling, tetapi apakah yang Rasulullah doakan? Yang mana kata Rasulullah, Allahumma yahdil qaum fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.
Satu sifat yang susah ada dalam diri kita ni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ramai orang buat jahat pada kita atau buat tak baik pada kita, kita hanya sabar. Itu cukup bagus. Tetapi yang Rasulullah buat bukan sekadar sabar, tetapi Rasulullah doa dan Rasulullah balas dengan kebaikan. Itu terbaik. Kan? Pernah satu ketiga Rasulullah ni, jiran dia ni seorang perempuan Yahudi. Kerja dia rutin harian, jadual harian dia iaitu membuat perkara-perkara yang menyakiti tempat Rasulullah lalu. Dia letak penghadang, letak duri ke, letak najis, semua tiap-tiap hari kerja dia. Tak ada benda yang lain dia buat untuk menyakiti Nabi kerja dia. Kan? Satu hari Rasulullah lalu tak ada benda-benda macam ni. Kan? Maka Rasulullah jadi pelik lah. Rasulullah kata kepada jiran dia, wahai jiran, mana perempuan ni? Rupanya dah sakit. Kan? Uzur kan? Jadi Rasulullah pergi ziarah. Rasulullah tengok tabung tempayan isi air tu kosong sebab dia dah sakit, dia tak larat nak ambil air. Rasulullah tolong isikan air pula. Padahal kalau ikut tiap-tiap hari dia buat kezaliman dengan Nabi, sakiti hati Nabi dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang sakit Nabi, siapa yang menghina Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Tapi Rasulullah maafkan terus. Dan Rasulullah ziarah dia, kemudian Rasulullah doakan dia, Rasulullah beri makan daripada dia lagi. Kalau kita lah orang buat jahat pada kita, kita nak buat macam tu ke kepada orang tu? Kan? Silap-silap kena pelempang ke situ. Hari-hari kau buat kerja ni kan, ini aku belasah kau. Tapi Rasulullah tak ada buat. Sehingga Yahudi tu menitik air mata dia, perempuan Yahudi tu menitik air mata dia dan masuk Islam. Dengan sebab apa? Akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita perlu contohi baginda Rasulullah SAW. Kan? Ada satu kisah, bahawa Rasulullah berdakwah kepada seorang masyarakat masyarakat kaum musyrikin di Mekah. Seorang pemuda ni, dia ambil tanah satu baldi, dia curah kepada Nabi seluruhnya, penuh dengan serban, dengan wajah, dengan jubah-jubah Nabi ni penuh dengan kesan-kesan debu, tanah dan sebagainya. Kalau kita lah rasa macam mana? Sedangkan Rasulullah ni terror tak? Rasulullah ni kuat, Rasulullah ni badan dia sasa, Rasulullah lawan dengan ahli gusti mana pun Rasulullah menang. Tak ada siapa pun boleh kalah Nabi. Macam Sayyidina Ruqanah, dia pernah lawan Rasulullah. Dia kata, kalau aku menang, kata Rasulullah, kalau kau menang lawan aku, kalau aku menang lawan kau, maka adakah kau nak masuk Islam? Boleh? Dia kata, lawan kali pertama, first round, dia kalah. Dia heran, ini jenis orang tak training ni, tapi boleh menang juga. Kali kedua, second round, kalah dia juga. Dia kata ini sihir yang nyata pula. Tetapi masa Fathul Makkah ni, dia masuk Islam akhirnya. Maksudnya Rasulullah gagah, Rasulullah tak pukul dia. Maka ketiga Rasulullah SAW balik ke rumah dia, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dia tengok Rasulullah dalam keadaan macam tu. Dia sapu muka Rasulullah, sapu debu-debu di wajah Rasulullah, di jubah Rasulullah dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah tengok sedih, tengok dia punya anak dia. Dia kata, wahai Fatimah, sesungguhnya ayah kamu akan dimenangkan oleh Allah. Kalau kita jadi anak lah, ya kau belasah je lah ya, kau panggil orang kita provok dia yang tapi Sayyidatina Fatimah tu Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW dia tak adalah kecewa, sehingga turunnya ayat di dalam surah An-Nahl, akhir surah An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kamu balas, sekiranya orang buat kejahatan kepada kamu, maka kamu boleh balas seumpama dengan dia. Tetapi kalau kamu bersabar, dan sabar itu lebih baik bagimu, dan sabar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Dan janganlah kamu sedih dengan apa yang menimpa kamu. Allahu Akbar. Sehingga Rasulullah punya sabar ni susah nak ikut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam yang dikatakan Syama'il Muhammadiyah ni, orang yang paling perfect dalam segi akhlak dia ialah baginda Rasulullah. Di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang sungguh agung. Semua nabi-nabi mempunyai akhlak yang baik, tetapi Rasulullah paling agung. Subhanallah, kan? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Umat Melayu ni, atau umat Islam di tanah Melayu ni, dia dimuliakan sebab ada akhlak. Betul tak? Orang yang beradab orang Melayu ni, kan? Tetapi kalau kita tinggalkan adab tu, jadi apa? Allahu Akbar. Orang Melayu senang kan? Adab biadab, kan? Sebelah je. Jadi kan, beradablah, kan? kepada Allah, kepada Rasul, kan? Kita diajar macam mana adab ni, kan? Adab pakai baju, adab masuk musalla, kan? Atau surau atau masjid, adab keluar, kan? Kita masuk tadi kaki kanan ke kaki kiri, atau tak tengok kaki? Atau ada tak baca bismillah nak masuk? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Mana masjid kita masuk, bacalah doa seperti itu, bacaan Rasulullah. Sama-sama baca bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, dengan nama Allah, kan? Dengan selawat dan salam kepada Nabi, kan? Ya Allah, bukakanlah bagimu pintu rahmat. Bila kita nak keluar di kaki kiri atau tak tengok juga, kan? Bismillah wassalatu wassalam Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, aku bermohon as'aluka min fadlik, ya, iaitu kurniaan dan kelebihan di sisimu, ya Allah. Itu buat baca. Duduk di musalla ni apa? Baca apa? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ni sekarang dah boleh buat solat Jumaat ke tak? Belum, banyak suruh-suruh dah minta lah, kan? Allah. Jadi kita buka di dalam kitab apa? Kitab Syama'il Muhammadiyah, bab apa? Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali'al fam ashkal al-ain manhusal aqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bermulut lebar, bermata besar dan bertumit tipis, kan? Jadi qala syu'batun qultu li simakin ma tali'ul fam, qala azimul fam qultu ma ashkalul ain, qala tawilul shikkil ain qultu ma manhusul aqib, qala qalilul lahmil aqib. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar, iaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya, apakah yang dimaksud dengan bermata besar? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Dan aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit nipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Ini antara ciri-ciri yang ada pada fizikal Nabi. Segi apa? Segi mulutnya, kan? Segi apa? Mata, kan? Mata Rasulullah ni besar, lebar, dan juga segi tumitnya. Itu sahabat, dia tengok Syama'il Muhammadiyah. Yang kita kena faham, sebab apa perlu belajar Syama'il. Mungkin satu hari nanti tuan-tuan perempuan mimpi jumpa Rasulullah. Mar'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang mimpi jumpa Rasulullah ni, dia sebenarnya dia jumpa Rasulullah secara jaga. Sebab iblis, syaitan atau ifrit ni, dia takkan dapat menyerupai Rasulullah. Sebab apa? Bila dia nak menyerupai Rasulullah, dia akan hancur terus, dia akan binasa. Tak ada siapa makhluk pun yang sanggup untuk menyerupai zat Rasulullah ni. Kerana dia adalah manusia yang paling sempurna, dan Rasulullah ni sentiasa dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Walaupun iblis nak menyerupai, yang takkan dapat. Jadi bila kita tengok Syama'il Muhammadiyah ni, kita akan tengok inilah ciri-ciri dalam mimpi. Dalam mimpi itu kita tengok ciri-ciri yang disebut. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi ada sebahagian daripada umat Nabi
selepas Rasulullah wafat ni, dia mimpi jumpa Rasulullah. Contohnya mimpi yang dikisahkan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni dia kenal Nabi. Dia tak apalah dia kenal Nabi. Maka apabila Nabi Muhammad SAW telah wafat, dia telah pergi ke bumi Syam. Saya pernah ziarah makamnya di bumi Damsyik. Makamnya di sana, Bilal bin Rabah. Jadi Bilal ni bila dia pergi kat Madinah, dia tengok semua dia akan tengok Rasulullah. Dia tak boleh. Dia tengok masjid Nabi, dia tengok rumah Rasulullah, dia tengok Raudah. Sebab sebelum dia nak azan, dia akan ketuk rumah Rasulullah tu. Dia akan kejutkan Nabi. Jadi dia tak boleh tahan, dia berpindah ke bumi Syria atau Damsyik. Jadi dah berapa lama, berapa tahun tu, dia mimpi jumpa Rasul. Kata Rasulullah, wahai Bilal, adakah kau nak menjauhkan diri pada aku? Subhanallah. Maka Bilal terperanjat, terkejut dengan apa Rasulullah punya apa ucapan tu. Maka dia cakap dekat dia punya keluarga dia, keluarga aku siap bekalan untuk berapa bulan ni aku nak pergi ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah. Sampai ke bumi Madinah tu, dia ziarah makam Rasulullah, menangis dia dengan tangisan yang sangat banyak. Maka datang Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, boleh tak kau azan? Aku bukan muazzin kau, aku muazzin Rasulullah. Tak nak dia tak. Siapa kau? Aku muazzin Nabi. Lepas tu datang Sayyidina Umar, kau tolong azan Bilal. Aku bukan muazzin kau aku muazzin Rasulullah. Jadi tiba-tiba datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, cucu baginda Rasulullah. Dia kata, pakcik boleh tak azan? Ammu dia kata, aku dah tolak dua kibar sahabat yang paling besar, tapi dengan dua cucu Nabi ni aku tak boleh tolak. Apa aku akan jawab alasan aku depan Rasulullah SAW? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muliakan keluarga Rasulullah, termasuk muliakan Nabi. Siapa menghina dan mencaci keluarga Rasulullah, termasuk mencaci Rasulullah. Sebab itu dia jaga keluarga Rasulullah tu. Maka dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu semua Madinah, lelaki perempuan semua, syahadu an la ilaha illallah. Maka lagi ramai keluar. Dia kata, Rasulullah dah hidup ke? Sebab selepas Rasulullah wafat, tak ada lagi perlawanan azan. Kemudian dengar lagi, asyhadu anna Muhammad. Masa tu dia tak boleh lawan azan, terus pensan. Dengan nama Rasulullah terus pensan. Subhanallah. Ini Bilal sanggup sayang Nabi. Nabi kata, wahai Bilal, arihna bis salat ya Bilal. Wahai Bilal, jadikan salat kami ini satu kerehatan. Subhanallah. Rasulullah ni kalau dia penat musafir ke jauh ke, penat berdakwah ke, bila dia dengar azan, dia dengar solat, dia terus sihat. Terus aktif balik, terus segar bugar. Kita kalau balik pada musafir, tengok tu, alamak, lembik terus. Itu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni tengah-tengah cakap dengan sahabat ni, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata sahabat, macam aku tak pernah kenal Nabi tak pernah kenal. Terus dia pergi solat. Subhanallah. Sebab itu perkataan arihna bis salat tu sangat awal. Sekarang ada nasyid kan, arihna bis salat. Wahai Bilal, arihna. Sehingga Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah di syurga. Belum lagi mati atau wafat Sayyidina Bilal ni, dah masuk syurga dah. Dia punya kaki dia dah didengar di syurga ni. Subhanallah. Rasulullah tahu cara Bilal berjalan. Bila nak kejut dia tu, ini cara Bilal jalan. Masa kat syurga, dia kata, wahai Bilal, apakah amalan kamu wahai Bilal? Dia menyebabkan aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Ini satu tip nak masuk syurga. Apa dia? Kata Bilal, wahai Rasulullah, aku tak ada amalan yang banyak, tapi dia kata, aku sentiasa mengamalkan wuduk, nak semayang wuduk, nak pergi beli belah wuduk, nak pergi untuk ilmu wuduk, nak pergi berjalan-jalan wuduk. Dan kalau aku batal wuduk, aku segera ambil wuduk dan aku sembahyang 2 rakaat. Yang dipanggil solat wuduk. Apa ni, sunatan wuduk rakaatain lillahi ta'ala, atau solat mutlak yang lain. Bilal ni sentiasa ada wuduk, dan dia bila batal dia akan ambil wuduk dan terus sembahyang sunat. Dipanggil solat sunat wuduk. Kita boleh amalkan. InsyaAllah kaki kita bersama Bilal nanti di syurga. Dah azan nak azan ke, nak teruskan ke, nak apa?
Macam mana tu? Berhenti. Lepas azan kita akan sambung lagi dalam 5 minit boleh? Dan kita akan solat insya-Allah. Jadi yang dikatakan oleh Syu'bah kata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksud dengan mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar iaitu seimbang dengan bentuk wajah baginda. Lalu aku bertanya, apakah yang dimaksud dengan bermata lebar atau bermata besar? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Dan aku bertanya, apakah yang dimaksud dengan bertumit nipis? Simak menjawab, daging tumit baginda sedikit. Dalam kalangan bangsa Arab, mereka memuji orang yang bermulut lebar dan mencela orang yang memiliki mulut nipis. Mulut lebar atau mulut besar menggambarkan kepetahan bercakap. Dan juga mereka mengatakan Rasulullah ni mata Rasulullah ni terbuka lebar, tidak seperti orang yang sepet matanya. Jadi Rasulullah ni mata dia luas, lebar. Dan Rasulullah ni, kelebihan mata Rasulullah ni, pernah Rasulullah beritahu, hendaklah kamu luruskan saf-saf kamu, kerana aku boleh melihat di belakang kamu seperti mana aku boleh melihat di hadapan kamu. Jadi Rasulullah ni nur ala nur, cahaya. Jadi Rasulullah boleh tengok daripada belakang pun. Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seterusnya, Jabir bin Samurah berkata, hadis yang ke-10 muka surat 16, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra faj'altu unzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar sallallahu alaihi wasallam. Ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah pada satu malam yang sungguh terang, diterangi dengan bulan purnama. Lailatul Adhiyan ni bulan purnama. Waktu itu baginda memakai pakaian yang berwarna merah, dan aku memandang bulan, dan aku memandang baginda, dan aku memandang bulan silih berganti. Sekejap dia pandang Rasulullah, sekejap dia pandang bulan. Sekarang ni kita boleh tengok bulan purnama. Menurutku baginda lebih indah daripada bulan. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bandingan dengan manusia ni tak ada siapa yang boleh challenge kecantikan dan ketapanan Rasulullah. Sehingga Rasulullah ni digambarkan seperti bulan purnama yang sungguh indah. Dia ibaratkan seperti bulan. Ibarat ni orang Melayu selalu buat tapi sebenarnya Rasulullah ni lebih indah daripada semua makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Itu dipanggil Syama'il Muhammadiyah. Dan ramai sahabat kata, aku tak pernah melihat orang yang setampan Rasulullah sebelum ini dan selepas ini. Takkan ada pun orang yang sehebat, secantik Rasulullah. Dan Rasulullah ni lebih cantik, lebih tampan, lagi sempurna keindahannya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kena faham sebab dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Jadi keindahan Rasulullah pun takkan dapat di-challenge oleh semua Nabi yang lain. Segi kepetahannya, segi wajahnya, segi kehebatan, segi akhlaknya, semua sempurna. Itu dikatakan Syama'il Muhammadiyah. Dan kata ulama, keindahan Rasulullah ni, kalau Allah buka seluruhnya, maka mereka sanggup untuk memotong jantung-jantung hati mereka. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ni, perempuan-perempuan yang cantik tengok Nabi Yusuf tengah belah limau masa tu, tengok Nabi Yusuf ni malaikat ke manusia ni. Jadi tengah tengok tu, dia tengah potong limau, dan dia tak sedar dia potong-potong tu terluka tangan-tangan mereka. Semuanya tangan terluka, dan mereka terasa tak rasa sakit. Yang ini dia orang ambil ilham daripada bius. Tahu tak? Manusia ni kalau dia teruja atau dia kena ada satu benda, dia kena apa-apa pun dia tak sakit. Sekarang sunat pun pakai bius. Betul tak? Dulu sunat mana ada bius? Tahanan kau. Berendam lah dekat sungai tu. Jadi Rasulullah SAW ni Allah akan buka keindahan Nabi ni, Syama'il Muhammadiyah yang paling sempurna ketika kita berada di syurga ni. Sebab itu kita minta kepada Allah untuk bersama Rasulullah dengan
dengan Nabi, dengan kita punya keluarga tu dalam syurga untuk berjumpa Nabi. Sayyidina Sauban dia kata, wahai Rasulullah, aku berfikir wahai Rasulullah, Rasulullah tengok muka dia dengan wajahnya yang semua pucat. Dia kata, wahai Sauban, kau ni pucat sebab apa? Kau sakit ke? Dia kata, tidak ya Rasulullah, tapi sebenarnya ya Rasulullah, aku lama tak tengok kau ya Rasulullah, aku rasa macam ni. Dia tak lalu makan, tak lalu apa semua, tak lalu minum, maka dia pucat. Dan aku terfikir ya Rasulullah, sekiranya aku wafat nanti, kalau aku tak masuk syurga, maka aku selama-lamanya tak dapat jumpa kau ya Rasulullah. Tapi kalau aku masuk syurga aku mungkin tak sama dengan syurga kau ya Rasulullah. Macam mana aku tak jumpa kau ya Rasulullah? Macam itu dia punya hajat dia. Maka Rasulullah terdiam. Maka Allah turunkan ayat Quran, wa may yutillaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang taat, cinta Allah dan cinta Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan ditempatkan bersama para nabi, siddiqin, salihin dan syuhada. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi. Dan Rasulullah ajar kita satu doa. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon rahmat-Mu dan syurga-Mu ya Allah, dan kami bermohon perlindungan daripada azab kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu ya Allah. Nampak? Sebab Rasulullah ni nak kita ni sama-sama baginda dalam syurga nanti. Dan kita akan lihat paling hebat kesempurnaan Rasulullah di sana nanti. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai. Al-mar'u 'ala man ahab. Siapa yang cinta artis ke apa? Tak apa, sama-samalah mereka nanti. Tetapi bila artis kahwin, artis hamil, artis apa, dia punya komen tu hebat-hebat. Tapi bila tanya pasal Nabi langsung tak tahu. Tak ada masalah nak tahu pasal artis ke apa, tetapi Nabi kita ni lagi kita tahu. Siapa yang cinta kepada golongan-golongan ahli dunia ni, dia akan sama dengan mereka ni. Tapi kalau kita cinta Rasulullah dan para sahabat, insya-Allah kita akan ditempatkan bersama Nabi dan para sahabat serta keluarga Rasulullah dalam syurga nanti. Subhanallah. Yang ni kita nak. Benda kat dunia ni yang paling hebat ni ialah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat bersama dengan Rasulullah SAW di dunia dan juga di hari akhirat. Dan satu hadis yang terakhir, Abu Ishaq berkata, sa'ala rajulun al-Barra bin Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saif, qala la bal mislul qamar. Ada seorang sahabat, dia tanya, adakah dia bertanya Al-Barra bin Azib, adakah wajah Rasulullah ni seperti apa? Pedang. Maka dia kata tidak, bahkan Rasulullah ni wajah baginda seperti bulan purnama al-qamar. Jadi hadis ini adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadis bertaraf sahih. Jadi sebelum saya akhiri kuliah ni, saya nak cerita tentang Syama'il Muhammadiyah yang diceritakan ketika hijrah Rasulullah oleh kisah Ummu Ma'bad, yang apabila Rasulullah singgah ke RNR di Wadi Qudai. Kita selalu singgah ketika umrah dan haji tu, kita akan singgah antara umrah dengan Madinah dengan Mekah ni di satu wadi. Selalu saya tanya orang, apa wadi ni? Semua tahu makan apa? Nasi Arab. Lepas tu makan ayam ke, makan ikan kat situ, kurma ke. Dia tak tahu apa yang disinggah tu tempat Rasulullah singgah, iaitu Wadi Qudai. Rasulullah nak beli barang-barang sebab dah habis bekalan ketika itu, tetapi masa tu musim kemarau, tak ada lagi barang-barang. Maka Rasulullah berjumpa dengan seorang perempuan yang sungguh pemurah. Nama perempuan itu ialah Ummu Ma'bad, atau nama sebenarnya ialah Atikah binti Khalid. Dia ni seorang pemurah. Siapa-siapa musafir datang, dia akan hadiah, diberi makan, diberi minum. Tetapi masa itu musim kemarau. Maka kata Rasulullah, ada tak apa-apa yang boleh aku makan dan minum? Dia kata, aku tinggal seekor kambing ni, itu pun tak ada susu pun. Maka Rasulullah kata, boleh tak aku ambil kambing ni? Maka Rasulullah ambil kambing itu, Rasulullah usap dan berdoa. Maka dengan izin Allah, kambing betina tu keluarkan susu yang cukup banyak. Maka Rasulullah perah. Rasulullah beri minum sahabat-sahabat yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Amir bin Fahirah, dan kemudian Rasulullah beri kepada tuan rumah. Rasulullah beri tuan rumah dulu, baru sahabat-sahabat. Kemudian baru Rasulullah minum, walaupun Rasulullah paling haus sekali. Jadi kemudian Rasulullah perah lagi. Kali kedua
maka Rasulullah serahkan kepada Ummu Ma'bad, ini hadiah. Dikatakan kambing itu selepas 12 tahun masih keluarkan susu lagi. Dengan berkat tangan yang pegang kambing itu, iaitu Rasulullah. Jadi bila suami dia balik, nama suami dia Abu Ma'bad, dia tengok ada susu. Dia kata, ini datang pada mana? Dia kata, ada seorang lelaki yang sungguh hebat. Ini saya nak ceritakan apakah Syama'il Muhammadiyah yang Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni seorang yang petah bercakap. Dia kata, seorang yang penuh barakah telah melawati rumah kita. Sifatnya begini dan begitu. Maka Abu Ma'bad berkata, ceritakan kepadaku tentangnya wahai Ummu Ma'bad. Dia suruh isteri dia cerita. Ini dia cerita tentang Syama'il Muhammadiyah yang tuan-tuan perlu tahu, puan-puan perlu tahu. Jadi Ummu Ma'bad bertutur, aku melihat seorang yang tawadhu', iaitu rendah hati, wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya, dengan badannya yang tegap, indah, dan dengan bentuk kepala yang sesuai dengan tubuhnya. Baginda adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebar dan halus. Suaranya bergema indah, berwibawa. Panjang lehernya sesuai, sangat ideal, dan janggutnya tumbuh lebat, tebal dan sangat sesuai bagi warna rambutnya. Rapi, rata pinggir-pinggir dengan jambangnya, dan antara rambut dan janggutnya bersambung rapi. Jika baginda diam, nampaklah kewibawaannya. Jika baginda berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari jauh, ia adalah seorang yang paling bagus, paling mulia dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya sangat hebat, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untaian mutiara yang berguguran, sangat cantik. Dan baginda berwatakan sederhana, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Baginda bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Dia, iaitu Rasulullah, memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika baginda berbicara, maka yang lain pun mendengarnya. Jika baginda memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Baginda adalah orang yang ditaati, tidak cerewet, dan bicaranya tidak sembarangan. Maka Abu Ma'bad, dia dengar daripada kisah isteri dia kata, demi Allah, baginda adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Mekah. Aku ingin menjadi sahabatnya, sungguh aku akan melakukannya jika aku boleh menemukan jalan untuk mendapatkannya. Dia cerita terperinci dengan Rasulullah. Jadi kedua suami dan isteri ni akhirnya memeluk Islam dan berbaiat dengan Rasulullah. Dia tengok wajah Rasulullah, dan suami dia tak payah tengok, dia dengar cerita pasal Nabi, dia tengok masuk Islam. Nampak hidayah milik Allah. Yahdillahu man yasha wa yudillullahu man yasha. Jadi Allah beri hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang ia kehendaki. Mudah-mudahan Allah beri rahmat, taufik, hidayah serta kedudukan yang mulia kepada kita semua, ibu bapa, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak zuriat kita, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, adibu auladakum salasah khisal. Didiklah anak-anak kita dengan 3 perkara. Hubbi wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran. Cintakan aku, cintakan Rasulullah. Yang kedua, hendaklah cintakan keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, hendaklah ajar dan generasi kita ni Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita keberkatan di dalam majlis ilmu, mendapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita ni semua cinta Allah dan cinta Rasul bersama Rasulullah dalam syurga, dan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.